Ada 7 perkara yang saya ingin sampaikan kepada anda yang membuktikan bahawa makanan tu boleh jadi ubat. Kita tak bermaksud untuk nak berdebate ataupun berlawanan dengan ubat-ubat yang sedia ada sekarang. Cuma sejak 25 tahun yang lepas, hampir 800 jenis ubat yang telah diluluskan oleh FDA untuk disebarkan, ditaburkan ke satu dunia. Cuma dalam 25 tahun sampai 800 ubat yang dikeluarkan. Tetapi penyakit masih berleluasa dan kalau dari sudut pemakanan, ada 11 juta rakyat setiap tahun yang menjadi maut disebabkan oleh masalah diet ataupun nutrition. Berarti salah makan ke, over makan ke, under makan ke, tak cukup ke, ataupun beracun dan sebagainya. Jadi kita kena tahu bahawasanya makanan ni memainkan peranan yang amat penting kepada semua rakyat di seluruh dunia, terutama sekali di zaman moden ni banyak sangat makanan yang tambah sugar banyak sangat dalam badan kita, penuh dengan gula, banyak karbohidrat yang refined atau processed food yang dipanggil ultra processed. Dah lah diproses, ditambah lagi dengan bahan-bahan yang pengawet, pewarna, perasa dan sebagainya untuk menahan supaya lebih tahan lebih daripada 2 tahun. Itu yang ada tarikh luput semua tu kan. Di ultra processed food ni memang antara yang paling menjahanamkan badan kita, dan ada banyak junk food, fast food sekarang, sampai dengan daging pun dah boleh kita proses dengan cara artificial, dia panggil Beyond Meat. Ada yang sekarang ikan pun boleh dibuat secara dagingnya secara sintetik, macam-macam lah. Yang penting sekarang kita pun dah mula lupa kepada bakteria kita, penjagaan dia sedih je kat dalam tu, maka itu yang penyakit jadi banyak sebab kita tak tahu yang kalau kita bagi makanan yang sesuai, bukan saja kita yang puas, kita rasa kenyang dan sebagainya, tapi kita punya bakteria pun dijaga dengan rapi, maka mereka tu aman, damai, maka kita punya body pun aman, damai. Itu dari sudut bakteria. Of course kita zaman sekarang ni bukan masalah tak cukup makan saja, ramai juga meninggal, tapi lebih banyak yang overeat, makan terlalu banyak kali dan tak boleh berhenti, lahap. Termasuk kadang-kadang saya sendiri pun hari-hari cheat day tu pakai tibai je. Kalau hari-hari kita cheat day, one day the body will cheat with us, dia kata goodbye. Okay, jaga baik. Dan ada beberapa makanan yang jadi mitos zaman moden ni, sehingga kan orang kata soy tak boleh makan lagi dah, kacang soya ataupun tomato pun banyak racun. Nightshades ni, bahan-bahan atau makanan seperti terung, seperti bell pepper, cili-cili benggala yang besar tu, semua tu. Ada lagi makanan-makanan yang disebut sebagai nightshades ni, dia orang kata racun, tetapi dah didapati zaman moden ni ada orang dah buat research secara yang lebih serius, mengatakan soya bean bagus untuk kita kalau dia organik dan sebagainya, dan dia boleh mengurangkan penyakit breast cancer. Yang paling you duk cerita takut jangan makan soya bean, termasuk tempe semua tu, kalau you ada breast cancer, adalah satu mitos, dah tak betul. Sama juga tomato tadi, orang kata menjadi racun, ada banyak lektin. Lektin ni adalah bahan macam anti-nutrient. Dia lawan supaya tak boleh kita ambil nutrient kalau kita makan bahan-bahan seperti tomato ni, merosakkan usus kita dan sebagainya. Sebenarnya adalah satu mitos yang amat orang kata apa, terkini dan paling salah sekali. Sebab apa? Tomato antara terbaik untuk mengurangkan prostate cancer pun untuk lelaki sebanyak 30%. Ada lagi mitos-mitos ni semua disebabkan tak ada satu makanan pun yang Tuhan jadi, kalau dia tak haram, benda tu mesti ada kebaikan. Cuma kita kena tahu ada setengah-setengah biji yang perlu direbus dulu, perlu direndam semalaman. Kalau cendawan tu kena cari cendawan yang memang ada poison punya, jangan kita kacau kan. Apricot seed yang bagus tu kena tahu cara nak pecah dia macam mana. Dan ada orang lupa kepada kulit buah-buahan seperti apple, pear, semua ni antara yang terbaik untuk lawan kanser pun. Saya ulang, untuk lawan kanser pun dia antara yang terbaik untuk orang kata apa, meningkatkan you punya sel.
ataupun orang panggil DNA dalam sel tu. Sebab untuk menjadikan makanan kita sebagai ubat-ubatan, nanti saya bagi contoh-contoh. Nombor satu, dia kena betulkan apa yang dinamakan pembuluh darah. Pembuluh darah dalam badan kita ni Tuhan jadikan sejak awal-awal dalam perut ibu lagi. Yang paling awal sebelum keluarnya muka, mata, tangan, kaki, hati, jantung semua, termasuk bahan-bahan bahagian perut semua ni, yang keluar dulu, yang timbul dulu ialah pembuluh darah. Jadi pembuluh darah lah kita kena jaga sampai ke hari ni supaya dia seimbang. Tak boleh terlalu banyak pembuluh darah tu dia bercambah, yang dipanggil angiogenesis tu dalam bahasa sains. Angio maksudnya blood vessel, genesis tu pertumbuhan. Kalau terlalu mendadak banyak sangat, itu bahaya. Boleh menyebabkan kena kanser dan banyak penyakit-penyakit autoimun dan 20 penyakit-penyakit yang kronik. Termasuk diabetes dan sebagainya kalau tak jaga betul. Tapi diabetes yang dah serius, dia masalah lain pula, tak cukup pula. Sebab apa? Dia mati sel-sel yang ke arah kaki, tangan, sebab tu jadi kebas, jadi semut-semut semua kan. Orang yang kena stroke, tak cukup juga pembuluh darah. Orang yang baru lepas kena heart attack, heart failure semua tu. Jadi kalau tak cukup pun bermasalah. Okay? Tapi kalau lebih pun banyak masalah. Makanan seperti blackberries, dark chocolate, buah delima, bahan-bahan yang hijau, daun-daun, ulam-ulam, itu antara terbaik. Yang rangup-rangup, itu antara yang terbaik juga. Termasuklah bawang dan herba. Dan yang tak boleh kita lupa mulai sekarang ialah tea. Terutama sekali green tea ataupun black tea pun tak ada masalah. Dua-dua ada kebaikan. So kita kena bagi balance betul-betul. Yang penting sekarang ialah makanan ni kalau nak jadi ubat juga, dia kena jaga stem cell. Dia kena bagi kebaikan kepada stem cell. Contohnya seperti makanan-makanan yang dah dikeringkan pun boleh. Seperti fig, buah tin, seperti buah apricot, dried fruit, kurma, lagi sekali dark chocolate bagus. Semua yang lagi sekali asalkan hijau je. Dan zaman moden sekarang rainbow food pun bagus. Wheat, gandum orang kata tak elok, jangan makan langsung. Barley semua tu, hati-hati semua tu. Brown rice semua tu masih boleh dimakan, bahkan bagus asalkan dia organik dan whole wheat. Boleh. Celery antara terbaik kan, you pernah dengar goji berry. Ada lagi kacang-kacang, biji-bijirin yang termasuk legume seperti dal, semua tu bagus sangat-sangat. Sebab apa? Kita sentiasa nak jaga balik stem cell yang mengganti atau merepair kalau ada kerosakan dalam badan kita. You pernah dengar autophagy kan? Autophagy adalah proses recycling. Bahan-bahan yang tak mau dipakai lagi, ada cara body kita memproseskan supaya dia tak banyak sampah dalam badan kita tu. Yang tak boleh tak mau pakai, dia ada cara buang. Yang boleh di-recycle. Dahsyat tak? Jadi body kita ni cun. Dan masa ni lah, bukan saja pemakanan untuk jadi ubat, tapi tak makan pun boleh jadi ubat. Puasa. Puasa pun boleh jadi ubat. Lepas tu makanan kita kena jaga bakteria. Kalau tak jaga bakteria, memang lingkup. Banyak sangat peranan bakteria untuk tingkatkan imun sistem, sebab dia berkolaborasi dengan daya tahan badan. Dia mengurangkan inflamasi. Dia juga mengurangkan masalah insulin yang ada diabetes semua tu. Dia meningkatkan hormon bagi happy seperti hormon-hormon nama apa? Serotonin, endorfin. Endorfin tu selalunya kena exercise lah kan. Tapi oksitosin hormon untuk kasih sayang, hormon-hormon yang untuk mententeramkan jiwa, dan bakteria sampaikan masalah kanser pun dia banyak membantu. So satu bakteria nama khasnya diberi Akkermansia mucinifera. Akkermansia mucinifera ni kalau siapa cukup dalam badan dia, dia antara yang orang panggil kepala kepada semua bakteria-bakteria. Sampai virus pun takut kat dia ni. Jadi siapa yang tak ada Akkermansia dalam badan dia, penyakit sering hinggap. So macam mana nak dapatkan Akkermansia ni? Nak jaga bakteria-bakteria yang bermilion-milion, trilion semua ni, makanan yang berserat.
Asalkan ada serat, jangan lupa, termasuk nanas, mango, even durian pun ada serat. And of course, avocado semua kan, pernah dengar kan? Buah kiwi antara terbaik. Okay, termasuklah kalau you nak jaga fiber optik pula. Apa saya nak sebut tu? Fiber serat. Macam mana boleh jadi fiber optik pula? Saya ternampak nerve. Maksud saya, siapa yang nak jaga nerve pula ada kaitan dengan DNA. DNA ni maksudnya apa? You punya, kan ada kromosom semua tu, rupa-rupanya genetic factor pun kena jaga betul. Sebab setiap hari kita melakukan mutasi yang tak apa nak tepat, tak rapi, making mistake dalam kopi DNA dengan genetic factor ni 10,000 kali mistake sehari. Tapi Tuhan tu Maha Kaya, dia lenyapkan masalah ni, dia mempertahankan. Tetapi kalau selalu sangat bukan jaga makanan saja, tapi sekeliling makanan tu, kalau makanan tu dah tak elok, basi, dah banyak pesticide, satu. Nombor dua, banyak kalau kita juga bukan makan tapi kita masuk juga ke hidung, hidu bahan-bahan seperti petrol punya gas ataupun environment yang tercemar sangat dengan bahan-bahan toksik, memang lingkup. Pasal apa? Kita punya DNA jaga makanan pun tak boleh dijamin. Pasal apa? Dia seksa dengan environment. Dan last sekali, memang kita pegang balik kepada immune system. Makanan kita kalau tak jaga immune system dia, seperti tak cukup, orang kata apa, makanan-makanan yang mengkontrolkan supaya immune system kita tu sentiasa, orang kata apa, army tu cukup makan. Immune system tu macam army kita, polis kita. Kalau dia tak cukup makan, army dengan polis kita, macam mana dia nak jaga negara kita? Tapi makanan tu kena ngam-ngam cukup je. Dia ni sebenarnya macam radio, you nak proses zaman lama dulu yang pakai jarum tu. Ingat tak? Kalau you terlebih, dia bunyi tak betul. Kalau ngam-ngam je, lagu tu clear. Kalau patah balik, keluar daripada kawasan julat yang betul tu, dia sakit balik. Jadi, makanan banyak. You boleh pilih daripada, banyak kali saya cerita, dekat 200 ke 300 dah. Saya buat cerita-cerita top 20 makanan terbaik, top 20 makanan yang patut dihindari. Lepas tu setiap satu makanan kadang-kadang saya spend 20-30 minit, daripada serainya, pandannya, daun salamnya, buah sirsak, buah avocado, sampaikan saya cerita tentang durian pun. Jadi you tengok balik tak? Saya pun sampai lupa dah kadang-kadang. So, antara makanan terbaik seperti apricot, ni Mak Saleh punya kajian, dia kata yang ni apricot boleh cover semua sekali, daripada jaga bakteria, jaga DNA, jaga pembuluh darah. Mango pun sama. Peaches lagi satu. Jangan lupa pada makanan yang boleh makan kulit, jangan buang kulit. Kecuali kalau dah ada pestisida lah. Carrot kan, eggplant, apa tu, terung, kale. Kalau saya tak pakai kale lah, pakai bayam, pakai kangkung, pakai sayur midin, kacang-kacang, walnut, almond, cashew nut, apa lagi, hazelnut, brazil nut. Peanut pun kalau yang bersih betul-betul boleh makan sebenarnya, bukan salah, tapi sejak dia simpan ni dah banyak berkulat, jaga baik. Kalau you ambil dengan herba-herba, rempah rimpang kita pula, berpuluh-puluh, sampai jintan, lepas tu yang kita import, yang kita tanam sendiri, lada-lada. Musim buah-buahan kita yang antara tropika yang paling banyak sekali jenis, warna, rainbow dan sebagainya. So kalau you boleh ambil dengan beetroot lagi, yang merah menyala tu, wah, naga lagi, ada merah, ada putih semua. Banyak sangatlah, manggis, langsat, buah salak. Kita tak ada masalah. Okay, so Malaysia, kalau you kata you tak reti nak pilih, bohonglah. Pasal apa? Terlalu banyak pilihan. Dan kita tak perlu risau terlalu manis ke, terlalu orang kata tak manis ke, kelat ke. Of course, kalau lagi kelat, lagi masam, lagi apa lagi pahit kan sebagainya, tu sebenarnya lagi baik dari segi perubatan sebenarnya. Okay, sebab tu semua herba-herba, akar-akar semua pahit gila. Faham? Kalau you boleh try yang pedu bumi ataupun cuba ginseng, cukuplah. Okay. So, jangan lupa kepada vitamin C juga, makanan yang citrus daripada orange dan sebagainya. Tadi saya kata kalau boleh jangan buang semua kulit yang putih-putih dalam tu,
pulu-pulu dia tu kena ambil juga. Okey. Baik, cukup dulu pada malam ini. Jangan lupa kepada semua makanan yang saya dah cerita pada you all, sesekali tu tengok balik dalam YouTube yang lepas. Cukup dulu. Kenapa saya buat balik lecture ni? Line teruk sangat. Minta maaf, tak ada yang saya boleh kontrol, maka saya buat balik live recorded ni. Okay, supaya tidak terganggu you punya pelajaran. Dan antara yang terlatest saya dapat tahu ialah vitamin E. Antara makanan, kalau you dapat vitamin E tu antara terbaik di atas. Kalau dia berlawanan dengan ubat pun dia antara yang top, membantu untuk orang panggil apa, kesihatan badan kita. Kalaupun you dah sakit, boleh kita bantu sembuh. Saya ulang, bantu sembuh, insyaAllah. Lagi makanan-makanan, saya dah kata sayur-sayuran, rainbow food, makanan-makanan yang whole food plant-based, yang semuanya belum diproses, itu antara terbaik. Cukup dalam tu. Termasuk seafood pun boleh. Kalau hari cheat day tu jangan risau sangat, boleh. Telur daripada ayam kampung semua tu boleh, insyaAllah. Sekali-sekala nak daging yang bersih pun no problem. Okay, so tolong anda jangan lupa kepada kita punya omega 3 is another the best. Matahari kalau tak dapat di 3K tu jangan lupa. Dan zaman COVID ni jangan lupa makanan juga, herba-herba yang dibuat dalam bentuk haba jela. Boleh? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Let go and feel good all the time. Bye.